Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, dapat kita meneruskan lagi pembelajaran kita dalam madah Nahwu was Saraf, subjek Nahwu dan Saraf bagi sanawi ini, InsyaAllah berkenaan dengan topik tajuk Saraf. Alhamdulillah kita dah selesai kan, habis satu kitab kita dah bahaskan berkenaan dengan Saraf, InsyaAllah pada sesi-sesi yang akan datang kita fokus kepada Nahwu pula, kita masuk kepada kitab Nahwu pula. Nahwu kita dah bahaskan tajuk berkenaan dengan tawabi'. Tawabi' ini adalah satu bentuk, satu kalimah yang mana dia tak ada hukum yang tertentu yang khusus. Dia mengikut kepada hukum-hukum yang sebelumnya yang diikuti. Tawabi' ini maksud dia pengikut. Maka dia perlu ikut hukum yang diikuti. Dalam tawabi' ada empat perkara dalam tawabi'. Yang pertamanya na'at, yang kedua ataf, yang ketiga taukid, yang keempat badal. Alhamdulillah kita dah selesai berkenaan dengan na'at dengan ataf. InsyaAllah pada sesi kali ini kita bahaskan tentang taukid pula, Jika tentang na'at, kita cerita tentang sifat. Sifat yang kita nak sandar kepada benda yang diikuti tu. Yang kedua adalah ataf. Ataf pula adalah boleh kita katakan sebagai penghubung. Kata penghubung nak menghubungkan dua perkara itu. Dan kita ada belajar 10 huruf ataf itu. Kalau tak ingat boleh tengok video-video sebelum ni, ulang kaji semula. Untuk taukid pula, dia ni apa dia taukid ini? Kita lihat pada ta'rif dia. Ta'rif lughatan. Ta'rif taukid ini dari segi bahasanya adalah at-taqwiyah. At-taqwiyatu, menguatkan. Taukid pula ini adalah satu kalimah untuk menguatkan sesuatu kata itu. Bila kita sebut tu tak cukup kuat lagi, kita tambah taukid. Nak kuatkan lagi apa yang kita kata tu, baru orang yang dengar apa yang kita kata tu dia jelas, dia yakin. Ini tujuan taukid. Dia sebagai taqwiyah, penguat. Ta'rifu istilahan, ta'rif bagi taukid ini pula dari segi istilah, dari segi ulama nahwu mentarifkan dia naw'an, ada dua jenis. Taukid ni dia terbahagi kepada dua jenis. Diikut jenis dia baru datang ta'rif istilah dia. Taukid terbahagi kepada dua, iaitu taukid lafzi dan juga yang kedua taukid maknawi. Lihat yang pertama dulu, taukid lafzi. Taukid dari segi lafaznya. Penguat itu dari bentuk lafaznya itu. Apa dimaksudkan dengan taukid lafzi? Maksud dia adalah fayakunu bitakriril lafzi wa i'adatihi bi'ainihi au bimuradifihi. Fayakunu menjadikan lafaz suatu kalimah itu dalam ayat itu bitakriril lafzi, dengan mengulangkan lafaz itu. Kita ada satu perkataan tu kita ulang dua kali. Itu kita nak menguatkan. Macam kita lah bila cakap sesuatu benda tu kita ulang. Tu maksudnya kita nak menekankan sesuatu tu. Bila tanya betul tak? Tak kuat lagi tu. Betul tak? Betul tak? Betul tak? Bila kita sebut banyak kali tu untuk kita menguatkan. Kita nak kata benda tu betul-betul yakin. Betul, betul, betul. Wa i'adatihi, sama ada pengulangannya itu. Tengok kalau dalam buku kita itu salah type, ditulis dalam wa i'ajatihi, boleh betul kan, dalam kitab jim tu tukar kepada dal, wa i'adatihi sebenarnya, wa i'adatihi sama ada pengulangannya itu, pengulangan kalimah itu bi'ainihi, dengan kalimah tu sendiri, dengan dirinya sendiri. Maksudnya perkataan itu diulangkan dua kali. Contohlah bagi ayat mudah, telah pergi Muhammad. Telah pergi Muhammad. Ayat bahasa Melayu yang mudah, Muhammad telah pergi.
Kita ulang perkataan nak kata yang betul-betul pergi tu adalah Muhammad. Kita ulang perkataan Muhammad itu. Muhammad yang telah pergi. Maksudnya kita ulang kalimah lafaz tu yang sama. Kita ulangkan dia. Muhammad telah pergi. Au bimuradifihi, ataupun dengan perkataan seertinya. Kita ulangkan lafaz itu, tapi kita bukan ulang perkataan tu sejibi, tapi kita ulangkan dia perkataan seerti. Perkataan seerti. Contoh Muhammad telah datang. Kita sebut ayat Muhammad telah datang. Kalau kita sebut Muhammad telah datang. Telah betul-betul datang kita sebut. Itu kita ulang perkataan yang sama. Tapi kalau kita buat secara taukid, nak menguatkan tapi guna perkataan seerti. Muhammad telah datang, hadir. Datang dengan hadir pun seerti. Maka kita ulangkan di situ. Maksud itulah taukid penguat dia. Nak tengok lebih jelas, kita tengok contoh dia. Yang mana taukid ini boleh kita ulang, sama ada kita ulangkan isim dia, ataupun kita ulang dia punya fa'il, ataupun kita ulang huruf. Huruf pun kita boleh ulang. Contoh isim tadi sebut tadi Muhammad telah datang. Fa'il tadi telah datang, hadir. Begitu. Tengok contoh. Kita tengok contoh dia kat sini. Ni taukid lafzi. Taukid yang kita ulang balik lafaz dia itu. Sama ada bi'ainihi, dengan perkataan itu sendiri kita ulang, ataupun bimuradifihi, ataupun dengan perkataan seertinya. Boleh berlaku pada isim, fil ismi, pada isim. Contoh sini dengan perkataannya yang kita ulang, Ja'a Muhammadun. Telah datang Muhammad. Bukannya maksud dekat sini dua orang Muhammad datang. Tidak. Ini sebagai taukid penguat. Yang nak kita katakan sebenarnya yang betul-betul datang tu adalah Muhammad. Muhammad ni yang betul-betul datang. Ini sebagai taukid penguat. Muhammad yang kedua ni lah taukid. Muhammad pertama ni yang diikuti. Kita panggil dia muakkad. Dalam tajuk ini, dalam taukid, kita perlu cari taukid dan perlu cari muakkad. Taukid pengikut, muakkad yang diikut. Muhammad. Kalau dengan bimuradifihi, dengan perkataan seerti dengannya. Perkataan yang seerti. Dia bukan ulang perkataan yang sama, tapi perkataan yang sama maksudnya. Contoh sini, anta bil khairi haqiqun qaminun. Anta bil khairi. Kamu adalah orang yang baik. Haqiqun, yang sebetul-betulnya. Qaminun, yang selayak-layaknya. Dia tak ulang anta bil khairi haqiqun. Kalau dia ulang anta bil khairi haqiqun, dia jadi taukid lafzi bi'ainihi, dengan perkataan yang sama. Yang ini tidak, ni bimuradifihi, dengan perkataan seerti. Kamu orang yang baik, haqiqun qaminan. Kamu orang yang baik, yang sebenarnya, yang selayaknya. Dia seertilah situ. Haqiqun dengan qaminan ni adalah perkataan seerti. Okey, itu berlaku pada isim. Yang kedua, boleh juga taukid itu berlaku fil fa'li, pada fa'il. Kita ulang fa'il itu. Taukid penguat pada fa'il. Contoh dengan bi'ainihi, dengan perkataan yang sama. Ja'a Muhammadun. Telah datang Muhammad. Maksudnya kita nak kata betul-betul datang. Kalau yang pertama tadi pada isim, kita nak fokus pada Muhammad telah datang. Muhammad. Maksudnya Muhammad ni kita fokuskan, kita kuatkan. Yang ini kita fokus kuatkan pada fa'il itu. Telah datang Muhammad. Itu dengan bi'ain ni, perkataan yang sama. Ulang. Ja'a. Kalau bimuradifihi, perkataan seertinya juga boleh pada fa'il. Ja'a hadara Muhammadun. Telah datang, telah hadir Muhammad. Penguat betul-betul nak kata telah datang. Ja'a dengan hadara. Hadara ni lah dia punya taukid, penguat dia. Ja'a ni muakkad, yang diikut. Dan yang ketiga, fil harfi, pada huruf. Huruf boleh juga dijadikan taukid. Bi'ainihi, dengan perkataannya yang sama. Na'am ja'a Muhammadun. Ya telah datang Muhammad. Maksud kita ulang pada huruf. Huruf ini betul yang kita ulang. Na'am kita sebut 2 kali. Maksudnya nak
menguatkan yang bahawa Muhammad ini telah datang. Naam, naam. Naam yang kedua ni taukid. Naam yang pertama tu muakkad. Kalau dengan bimuradifihi, dengan perkataan seertinya pula, Naam Jairi Ja'a Muhammad. Ni perkataan seerti. Naam dengan Jairi ni maksudnya ya juga. Ya, betul. Telah datang Muhammad. Dia apa nama? Naam Jairi. Ya, betul. Jairi ni dia punya taukid dia. Naam dia punya muakkad. Ya jelas kat situ, itulah dia taukid lafzi. Taukid lafzi adalah pengulangan lafaz untuk penguat pada lafaz dia. Sama ada perkataan tu sendiri ataupun perkataan seerti. Okey. Itu dia kategori yang pertama dalam taukid. Kita lihat pula kepada jenis yang kedua, taukid al-ma'nawi. Taukid ma'nawi pula apa dia? At-tabi'u alladhi yarfa'u ihtimal as-sahwi atau at-tawassu'i fil matbu'i. At-tabi', taukid maknawi adalah satu tabi', dia satu pengikut, allazi yang yarfa'u ihtimali. Yarfa'u yang mengangkat ihtimal as-sahwi, kemungkinan lupa. Sahwi. Kita ada kalau orang solat, kalau dia lupa, kita panggil apa? Kena buat sujud sahwi, sujud lupa, ganti pada yang dia lupa. Contoh dia solat solat maghrib, tiba-tiba dia lupa nak buat tahiyat awal, maka kat situ dia kena sujud sahwi, sujud lupa, gantikan kepada yang dia tertinggal tu tadi. So di sini tabi' yang mengangkat kemungkinan lupa, ataupun at-tawassu'i, ataupun perluasan. Benda yang kita sebut tu terlalu luas, dia boleh mendatangkan pemikiran yang luas. Tapi bila kita datangkan taukid, dia mengkhususkan. Dia pemahaman pada orang yang mendengar tu dia terfokus balik. Kalau tak kita kalau tak letak taukid tu, pemahaman dia luas. Macam mana nanti kita tengok fil matbu' pada yang diikuti. Kita tengok contoh dia untuk lebih faham ya. Itulah dia tadi. Ni dalam buku teks kita. Wa amma taukid maknawi, itulah dia ta'rif dia tadi, kita dah sebutkan tadi. Pengikut yang mengangkat kemungkinan lupa atau luasnya pemahaman fil matbu' pada yang diikuti. Wa tawdihu hadza, untuk penerangan tentang ini, law qulta, contohnya kalau kita katakan, contoh ada orang kata ja'al amiru, telah datang al-amir, ketua ataupun pemimpin. Telah datang seorang pemimpin. Ihtamala, berkemungkinan daripada ayat ni, telah datang seorang pemimpin. Dalam ayat ni tak ada taukid lagi kan. Okey. Ihtamala, berkemungkinan, annaka, kamu, sahauta, kamu lupa. Berkemungkinan sesungguhnya kamu sahauta, lupa. Au tawassu'at, tawassa'at, ataupun kamu luas, tawassa'ta, au tawassa'ta fil kalam, ataupun kamu luas fil kalam, dalam perbicaraan kamu. Maksudnya kamu tak ada fokus kan. Bila sebut ja'a al-amiru, telah datang seorang ketua. Jadi tawassa'ta fil kalam, mungkin kemungkinan kat situ kata-kata kamu tu masih luas. Wa an gharadaka, akan tetapi tujuan kamu sebut itu tadi, nak sebut yang sebenarnya, maji'u rasulil amir, kemungkinan datangnya rasulil amir. Rasul, maksud rasul ni utusan, Rasulullah, utusan Allah. Rasulil amir, utusan amir. Itu nak kata perluasan itu tadi, tawassa'ta fil kalam. Luahnya orang boleh faham bila sebut telah datang ketua. Takkan ketua datang kot, orang boleh faham. Wa an gharadaka, mungkin berkemungkinan orang boleh faham ke maji'u rasulil amir, yang datang tu adalah utusan ketua. Sebab tak letak taukid situ. Fa idza qulta, maka jika kamu sebutkan ja'a al-amiru nafsuhu, telah datang ketua itu nafsuhu, dirinya.
Au qulta ataupun kamu katakan jaa al-amiru ainuhu, telah datang ketua itu ainuhu, dirinya sendiri. Bila sebut letak taukid nafsuhu ni ataupun ainuhu ni jadi taukid. Itulah dia taukid dia. Irtafa'a ihtimal, maka terangkatlah kemungkinan. Kemungkinan yang bila sebut telah datang seorang ketua, ya ke ketua datang? Tak utusan dia saja, wakil dia saja. Tapi kalau bila kita letak taukid dekat situ, irtafa'a ihtimal, terangkat kemungkinan itu tadi. Sama ada kamu sebut itu secara lupa. Lupa yang datang ketua ataupun utusan dia saja, ataupun tawassu'at fil kalam, ataupun luas kamu sebut. Sebut datang ketua. Tapi maksud sebenarnya bukan ketua, tapi utusan ketua. Kita tak khususkan percakapan kita. Bila letak taukid, maka kemungkinan itu dia hilang. Wa taqarrara, maka tetaplah inda sami' kepada pendengar yang dengar kalam kita tadi, annaka lam turid, kamu tidak memaksudkannya kecuali maji al-amir nafsuhu, datangnya ketua itu nafsuhu, dirinya sendiri. Yang datang betul-betul ketua, bukan wakil dia ataupun utusan dia. Okey, itu dia taukid maknawi. Taukid maknawi ni apa nama? Wa hukmut taukid, dah hukum bagi taukid, sama ada taukid lafzi ataupun taukid maknawi, kedua-duanya annahu yuwafiqu, perlulah ia sama, mengikut matbu'ahu, yang diikutinya, fi i'rabi, pada i'rabnya, ala makna, dengan makna annahu, sungguhnya ingkana al matbu', jika matbu' yang diikuti itu tadi marfu'an, dia marfu', hukum dia baris depan, kana at-tabi' marfu'an aidan, maka dia punya tabi' pengikut kena marfu' juga. Contoh nahwu, contohnya hadara Khalidun nafsuhu, telah hadir Khalid, dirinya sendiri, bukan orang lain, bukan bapa Khalid, bukan adik Khalid, bukan saudara Khalid, diri Khalid itu sendiri. Maka nafsuhu ini dia punya taukid dia. Taukid perlu ikut kepada muakkad. Tabi' adalah taukid, matbu' adalah muakkad, maka tabi' matbu' muakkad kita Khalidun, baris depan Khalidun, maka dia punya taukid pun nafsu, bukan tengok hujung ni dhamir, dhamir ni hukum dia baris tetap, kita tengok pada sin ni, pada huruf dia tu sebelum dhamir tu, nafsuhu, bukan nafsahu, bukan nafsihu, kena nafsuhu, su sini, kena ikut. Begitu juga wa in kana al matbu' mansuban kana at-tabi' mansuban misluhu. Jika matbu' dia mansub, hukum baris atas, maka tabi' dia pun kena mansub, kena baris atas. Nahwu contohnya hafiztu al-Qur'ana kullahu. Hafiztu, saya menghafaz, saya telah menghafal al-Quran kullahu, kesemuanya. Kalau kita tak ada letak taukid, hafiztu al-Quran, saya telah menghafaz Al-Quran, boleh maksud hafaz sebahagian, ya, ataupun hafaz separuh ke, itu tak letak taukid. Tapi kita nak kata kita ni hafaz Quran betul-betul, kita boleh sebut hafiztul Quran kullahu, saya telah hafaz Quran seluruhnya, kesemuanya. Itulah dia taukid dia. So taukid perlu ikut matbu' sini muakkad dia al-Qur'ana, sebab saya telah menghafaz Al-Quran. Al-Quran tu dia jadi maf'ulun bih. So Al-Quran dia mansub, maka dia punya taukid pun perlu mansub. Jadi kullahu, baris atas. Ha ni tetap, domain tetap. Kullahu, bukan kulluhu, bukan kullihu. Okey. Begitu juga wa in kana al matbu' makhfudan kana at-tabi' makhfudan kadzalika. Jika dia punya matbu' pula makhfud, yang baris bawah, maka dia punya tabi' pun kena baris bawah. Nahwu contohnya tadabbartu fil kitabi kullihi. Tadabbartu, saya mengkaji, fil kitabi, pada kitab ini, pada buku ini, kullihi, kesemuanya. Kalau tak letak taukid, jadi tadabbartu fil kitab, saya telah
mengkaji kitab ini. Mungkin kaji sebahagian, mungkin kaji separuh, 1/3 saja. Tapi kalau nak kata betul-betul kita betul mengkaji kitab ni semuanya, maka letak taukid penguat kullihi, maka dia kena ikut fil kitabi, dia jadi majrur sini fil kitabi kan. Jadi dia punya taukid pun kullihi, baris bawah. Okey, wa yattabi'u aidan, dan mengikut padanya juga fi ta'rifihi, pada ma'rifahnya, kama tara fil amsilah kulliha, pada pada contoh-contoh yang disebutkan tadi. Tengoklah sini kalau dia ni apa, ma'rifah, perlu ma'rifah juga. Okey. Okey, tu dia berkenaan dengan hukum taukid. Okey, ni tengok contoh i'rab dia. Macam mana contoh nak i'rab dia? Fokus utama kita perlu cari taukid dan perlu cari muakkad. Taukid yang mengikut, muakkad yang diikuti. Contoh yang pertama sini, najaha al-mujtahidu fil imtihan. Ini contoh bagi taukid lafzi, taukid yang ulang perkataan yang sama. Najaha yang pertama adalah muakkad yang diikuti. Najaha yang kedua adalah yang mengikut. Dia mengikut yang pertama. Maka najaha yang kedua ni adalah taukid. Tengok dulu najaha yang pertama ini fi'lul madhi. Dia fi'il madhi mabni 'alal fathi. Dia hukum mabni 'alal fathi, yang baris atas. Wa huwa muakkad, dan dia adalah muakkad yang diikut, yang dikuatkan. Muakkad yang dikuatkan. Najaha yang kedua pula fi'lul madhi mabni 'alal fathi wa huwa taukid. Dia adalah fi'il madhi yang mabni dengan baris atas, dan dia adalah taukid yang menguatkan. Najaha telah berjaya al-mujtahidu, orang yang bersungguh-sungguh, fil imtihan, dalam peperiksaan. Contoh yang kedua, ja'a al-amiru nafsuhu, telah datang seorang ketua itu dirinya, bukan orang lain. Ja'a fi'il madhi mabni 'alal fathi. Al-amiru ni dia punya muakkad yang dikuatkan. Nafsuhu adalah yang menguatkan. Al-amiru dia adalah fa'il. Ja'a fi'il, lepas fi'il ada fa'il. Fa'il marfu' bid dhammah. Fa'il dia adalah hukum dia marfu' dengan dhammah, baris depan az-zahirah, wa huwa muakkad, dan dia adalah muakkad yang dikuatkan. Nafsuhu ni, nafsun ni dia adalah taukid. Taukid kepada al-amir tadi. Maka taukid perlu ikut hukum muakkad. Hukum muakkad tadi adalah marfu' bil dhammah, maka taukid pun taukid marfu' bil dhammah az-zahirah. Wa huwa mudah, dan ini mudah, tu cerita lain lah. Okey. Yang fokus utama kalau dalam periksa jawab taukid marfu' bil dhammah pun dah dapat markah. Okey. Itu dia berkenaan dengan cara i'rab dia, perlu cari taukid dan muakkad. Seterusnya kita lihat kepada alfaz taukid ma'nawi. Lafaz taukid ma'nawi. Taukid ma'nawi ni dia ada lafaz dia. Itulah dia lafaz-lafaz, bila jumpa perkataan-perkataan itu, tahulah yang itu adalah taukid ma'nawi. Dia ada yang pertama, lafaz dia adalah nafsun, dirinya. Seerti dengan nombor 2, ainun, dirinya juga. Satu dengan dua tu maksud dia sama, seerti. Nafsun, ainun, kan? Contoh sini, qama Zaidun nafsuhu, telah berdiri Zaid, dirinya. Penguat di situ. Maksudnya nak kata yang diri tu betul-betul diri Zaid, bukan orang lain yang berdiri, bukan ayah Zaid, bukan adik Zaid. Okey? Yang kedua, ainun, maksudnya sama juga, dirinya. Hadara Bakrun ainuhu, telah hadir Bakar, dirinya. Maksudnya bukan orang lain yang hadir, bukan ayah Bakar, bukan adik Bakar. Yang betul-betul hadir adalah diri Bakar itu sendiri. Diri dia, bukan roh saja datang. Yang ketiga, kullun. Kullun juga seerti dengan jami'un ajma'u. Sama ni, semua maksudnya keseluruhannya. Bila sebut nak tentang taukid, nak menguatkan tu, sama ada kita nak kuatkan dirinya ataupun nak menguatkan bahawa keseluruhannya. Itu tujuan taukid. Untuk mengatakan dirinya, boleh guna nafsun ataupun ainun. Nak cerita tentang keseluruhan, kullun boleh, jami'un boleh,
ajma'un pun boleh. Dan ada juga ni apa tawabi' ajma'u, pengikut kepada ajma'u. Maksudnya dia tak boleh berdiri sendiri. Boleh kalau nak letak aqta'u perlu letak ajma'u aqta'u. Abta'u sama ajma'u abta'u. Ajma'u absa'u. Ni semua perkataan seerti semua maksudnya keseluruhan semua. Sama je maksud semua macam ni kan. Tengok contoh kulun macam mana? Ja'a al-jaishu kulluhu. Telah datang tentera itu keseluruhannya. Bukan seorang berdua je yang datang. Satu gerombolan, satu batalion datang tentera keseluruhannya. Jami'un pula, cara guna jami'un. Hadara ar-rijalu jami'uhum. Telah datang, telah hadir lelaki itu keseluruhannya. Ar-rijal. Ar-rijal jamak kesemua lelaki. Kalau mufrad seorang ar-rajul saja kan, seorang lelaki. Ini nak kata semua datang. Ar-rijalun jami'uhum. Kesemua lelaki itu. Jami'um kesemuanya. Yang kelima ajma'un. Ajma'un marartu bil qaumi ajma'ina, saya telah berjalan bil qaumi dengan satu kaum itu ajma'ina keseluruhannya. Dia perlu tambahlah sebab dia jamak kan, ajma'in. Ajma'un ni mufrad dia saja. So bila dia apa namanya jamak perlu tambah waw nun ataupun ya nun. Yang ni kena tambah ya nun sebab bil qaumi dia baris bawah. Maka di sini dia hukum dia majrur. Majrur bagi jamak adalah dengan ya bukan dengan waw. Kalau macam muslimuna dengan muslimina lah kat situ kan, muslimun untuk yang marfu'. Untuk yang majrur muslimin. Begitu juga ajma'un contoh bawah ni kan. Ja'a al-qaumu ajma'una aqta'una abta'una absa'una. Dia perlu berikut. Dia tawabi' pengikut kepada ajma'un. Dia tak boleh berdiri sendiri. Kalau letak ja'a al-qaumu aqta'un salah. Dia perlu letak ja'a al-qaumu ajma'un aqta'un. Dia penguatlah. Nak kuat betul-betul lagi lah. Telah datang satu kaum itu keseluruhannya. Nak kata betul-betul satu kaum keseluruhannya. Dia taukid berganda-ganda. 2-3 kali taukid. Sekali taukid, 2 kali taukid, 3 kali taukid, 4 kali taukid. Dan 4 kali taukid tu kena betul-betul yakin lah. Maksudnya kaum itu datang. Ya. Itulah dia berkenaan dengan taukid. Ya. Habis sudah. Selesai sudah berkenaan dengan taukid ini. Ya, insya-Allah moga dapat faham berkenaan dengan taukid ini ya, insya-Allah. Cukup sekadar itu. Kita sambung pada sesi yang akan datang ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.